berbincang dengan Puan Pri Mala, di mana dia mengatakan saya dengan arwah suami saya merancang untuk membeli kereta-kereta mewah ini kerana tahu yang arwah suami nak mati. Okey, pada November 2018, okey, arwah suami saya membeli sebuah kereta Mercedes dengan down payment sebanyak 200,000 pada ketika itu. Lepas tu pada 2019, awal tahun 2019, dia membeli juga sebuah kereta BMW dengan down payment 200,000 juga. So in between tahun 2019 tu, pada Julai, 18 Julai 2019, dia meninggal dunia. So tragedi selepas tu, saya sebagai waris sah dia cuba menuntut agar kes ni diselesaikan oleh pihak insurans Etika. Okey, sebelum tu masa pembelian kedua-dua buah kereta tu, dia ada membeli HPRTA untuk melindungi beliau walaupun dia sakit, untuk melindungi dia jika terjadi apa-apa kat dia, benda tu insurans yang akan protect lah, lindungi dia. Jadi kedua-dua buah kereta itu dia memang beli insurans. Tapi selepas dia meninggal tu, bila saya mengemukakan ini kepada pihak Maybank dan Etika, dari situlah bermulanya kronologi cerita ni. Jadi rayuan saya sebanyak 4 kali dalam tahun 2019, 2020 sampai berakhirnya awal tahun 2021 ditolak. Permulaan loan yang arwah suami ambil adalah bermula daripada November 2018 dengan Encik Abdul Rahman, di mana dia adalah orang yang satu-satunya yang berkomunikasi dan sahabat kepada arwah suami saya yang meluluskan loan tu dan memberi supaya beliau membeli perlindungan HPRTA. So arwah suami dia deal dengan orang ni bernama Abdul Rahman tu. Dan yang sebuah lagi kereta BMW tu, kami buat loan tu di Seremban, Jalan Rasah tak silap saya, dengan Encik Izzuan. Okey, dia juga pun meminta kami untuk membeli HPRTA in case apa-apa jadi kepada arwah suami. Tetapi sebelum tu, dua-dua loan ni pun arwah suami telah berterus terang mengatakan dia sememangnya sakit kanser daripada 2015, di mana beliau sendiri bertanya adakah dia patut atau tak dapat perlindungan insurans ni sebab dia memang dah sakit. Jadi dia kata perlu ke dia submit medical untuk mengesahkan dia sakit. Tetapi mereka dengan confidentnya berkata tak payah kerana beliau mengambil loan ni below than 200, lepas tu down payment pun besar, bukan 10%. So every kereta tu 200,000 each kan. Jadi suami saya ni dia seorang yang particular mengenai insurans ni sebab dia seorang pilot kan. Mesti dia nak ada perlindungan diri dia. Sebab tu dia nak ambil HPRTA, tetapi dia ada memberi dua patah kata kepada mereka. Kalau dia tak dapat pun tak apa. Dia faham sebab situasi dia masa tu. Tetapi dia orang mendesak dia untuk ambil sebab kalau loan yang lebih pada 200,000 baru ada medical declaration. So dia orang luluskan tanpa ada medical submitted dekat dia orang tau. Jadi segala-galanya berlaku di sini. Selepas arwah meninggal pada 18 Julai 2019, 2 bulan selepas itu saya pun mengajukan rayuan saya sebanyak 4 kali kepada pihak Etika. Tetapi dalam proses rayuan itu sungguh
Sungguh sedihlah juga. Sebab apa? Bila saya mengatakan masa dia membeli insurans HPRTA tu, dia orang menekan kepada polisi yang sedia ada. Okey, masa rayuan itu saya berjumpa mata bertemu mata, orang kata kan, berbincang dengan Puan Primala, di mana dia mengatakan saya dengan arwah suami saya merancang untuk membeli kereta-kereta mewah ini kerana tahu yang arwah suami nak mati. Bayangkanlah kan macam mana you masa ketika itu tengah menaruh harapan supaya kes ini diadili dengan jujur, dengan ada belas kemanusiaan lah, ada peri kemanusiaan, tapi you boleh tekankan kepada saya dengan arwah mengambil kesempatan. Logiknya, kalau kami mengambil kesempatan, kenapa kami perlu membeli 2 buah kereta ni dan membayar more than 10% daripada deposit kereta ini? Baik saya beli rumah dah tentu ada MRTA, tak payah nak question apa kan. So diorang pun tak nak dengar rayuan saya, jadi diorang tekan kepada polisi tu. Lepas tu yang kedua, bila saya sebagai waris sah isteri dia cuba nak minta polisi yang sebenarnya, Puan Primala sendiri berkata saya tak boleh minta sebab breach dia punya bank polisi. So saya ni pelik, kenapa sebagai seorang waris saya tak boleh nak minta polisi tu saya nak tengok signature husband saya, tapi dia tak bagi, dia kata tak boleh, dia takut. Cuba fikir, tuan boleh tak fikir macam mana? Nampak sangat benda ni macam, okey, kalau dia boleh kata saya rancang, saya boleh menuduh pihak etika juga merancang. Yang paling penting lagi adalah orang yang menguruskan benda ini, loan yang kereta yang satu tu, Abdul Rahman tu, bila kejadian dah berlaku, kematian telah berlaku, orang ini dipindahkan tempat kerjanya ke cawangan yang lain. Lepas tu bila saya call orang yang Abdul Rahman tu, dia tak nak menjawab. Dia kata dia tak boleh jawab sebab dia dah ditukar ke cawangan lain. Itu satu. Yang di cawangan Seremban pula, saya cuba call, tak dapat. Semua tak nak bagi kerjasama. Bila saya tanya, ada ke cooling period untuk ni, polisi ni, you all tahu ke? Bila you all jual insurans ni, you all tahu ke? You all baca ke? Diorang sendiri pun tak tahu. Diorang kata ada ke cooling period? Diorang pula tanya saya. So saya rasa saya macam ditipu tau. Seolah-olah staff ni melepas batuk di tangga, nak mempergunakan arwah suami saya. Oh, mentanglah dia bayar banyak and you nak ambil commission. Oh, tak baiklah macam tu kan. Orang memang tengah sakit. Orang jujur dengan you, bagi tahu kat you, tapi you gunakan cara sebaliknya. So itu yang membuatkan saya nak bawa kes ni ke tengah. Sebab siapa-siapa yang saya hubungi semua tak bagi kerjasama. So saya sangat bersyukur dapat bawa kes ni supaya diberi perhatian supaya tidak teraniaya. Saya nak hak saya saja. Saya tak nak benda lain pun. Saya nak hak saya sebagaimana wasiat suami saya kepada saya. Akhir sekali saya sangat meminta jasa baik tuan yang mengadili kes saya ini supaya diperhalusi. Tengok video wasiat dia, apa yang saya cakapkan about polisi tu, mana yang original polisi tu yang ada signature, sekalipun kalau dia orang kata kena ada medical submitted tu ataupun tak ada medical submitted tu, mesti as a staff yang menjual mesti nak minta customer punya signature. Saya nak tengok signature suami saya, dia setuju ke tak setuju. Sebab yang saya
tahu benda ni tak ada black and white. It just macam etika menekankan polisi tu yang tanpa ada tanda tangan asal arwah tu sendiri. Jadi saya betul-betul memohon agar benda ni diperhalusi secara peri kemanusiaan, dan saya nak hak saya saja. Saya sebenarnya tak pandang pun sangat benda ni, tapi saya nak hak saya yang telah diwasiatkan oleh suami saya supaya saya menuntut sebagai waris sah. Itu saja.